Tes, tes, hello, hello. Boleh dengar tak Danish? Hello, Assalamualaikum. Tes, tes. Danish, Syafira Elika, boleh dengar tak suara cikgu? Boleh cikgu. Alright, Syafira. Danish senyap je dia tadi. Okay, kita tunggu kawan kita dulu dalam 2-3 minit lagi. So, macam mana cuti sekolah? Danish, Syafira, banyak kerja ke? Banyak. Banyak? Oh, okay. Syafira sekolah mana? SMK Bertam Indah. Bertak Indah. Kat Penang kan? Ha. Okay. Ada soalan tak berkaitan sejarah? Syafira ke Danish ke, sementara tunggu kawan kita 2-3 minit lagi. Tak ada. Tak ada? Bagi Syafira sejarah ni senang tak? Tak. Susah Susah. Sebab apa susah? Nak kena tahu banyak benda, tahu banyak fakta. Ha. Lepas tu bila baca buku teks tu kan, jadi macam tak boleh nak masuk. Faham. Maksudnya baca tapi tak faham dan lepas tu tak ingat. Tak faham macam apa dia cakap tu. Apa macam tu. Faham. Sebab dia berbelit ayat dia kan. Kalau nak faham kena tengok YouTube semua tu dulu baru boleh faham. Oh, macam tu Cool. Menarik. Kalau orang explain, faham tak kalau orang explain? Kalau explain faham. Oh, okay. So you're not a reader, you a audio and visual learner. Tak apa, nanti kalau ada soalan tanya je cikgu Cikgu ada kat sini. Okay, masih lagi 2 orang. Danish ada soalan Danish? Danish senyap je Danish. Masuk awal. Danish ada? Danish? Anda di talian? Tak ada respon. So dah 6-3 minit. Kalau tak ada orang, kita mulakanlah kelas. Boleh? Kena tunggu kawan lagi seorang. Ada 2. Syafira dengan Danish je sekarang ni dengan cikgu. So kalau tak ada respon tu, dia macam terpulang pada Syafira dengan Danish lah. Oh, okay. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Memang saya halalkan lah. No problem. All the best.
Kenapa keluar? Dia tinggal Syafira seorang je ni. Okey, baiklah Syafira. Cikgu nak mulakan kelas ni macam private tutor one to one. So you better focus. Ada Syafira seorang je dalam kelas ni. Okay. So kita go back to bab 4, era peralihan kuasa British di negara kita. Oh, Danish datang balik. Danish buat comeback. Selamat datang Danish. Okay, next. Sedutan bab 4. Apa yang kita belajar dulu? Kan kita buat revision yang minggu lepas. Bab 4. Kalau masih ingat lagi, yang pertama, British Military Administration. Kalau kita cuba ingat balik, BMA ni, dia datang selepas Jepun, contohnya Tanah Melayu. Jepun masuk, and then Jepun keluar. British masuk balik. Bila British masuk balik, dia macam nak buat palatau lah. Aku nak takbir Tanah Melayu. Banyak idea aku nak buat ni untuk Tanah Melayu. Tetapi tak mendapat sokongan daripada masyarakat tempatan. Sebab masyarakat tempatan telah sedar, telah faham bahawa penjajah ini hanya ingin mengauk keuntungan yang ada di Tanah Melayu. Itu mereka sedar. Yang kedua, apabila British Military Administration ni, BMA ni tak berjaya, maka British cuba wujudkan gagasan Malayan Union. Malayan Union ni dia nak gabungkanlah semua duduk bawah Malayan Union. So siapa yang lahir di kawasan Tanah Melayu atau Singapura akan mendapat hak kerakyatan, jus soli. Jus soli, maksud jus soli ni adalah siapa yang lahir kat situ dia dapatlah warga negara. Contoh, lahir kat Tanah Melayu, automatik akan jadi rakyat Tanah Melayu. Lahir di Singapura, automatik akan menjadi rakyat Singapura. Itu jus soli. Tetapi Malayan Union ni dia nak gabung Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak di bawah satu lembayung pemerintahan British. Tapi adakah Malayan Union berjaya? Adakah Malayan Union berjaya? Itu menjadi persoalan. Sebab apabila nak cuba wujudkan Malayan Union, PTM pula ada, Persekutuan Tanah Melayu. Bila ada Persekutuan Tanah Melayu, confirmlah British tu tak diguna pakai. Persekutuan Tanah Melayu tu merupakan satu ideologi tuntutan raja-raja di Tanah Melayu yang dicakap no more British untuk takbir. Biarlah kami, raja-raja Melayu, bergabung untuk mentadbir Tanah Melayu. Okey, yang ketiga, reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Macam mana reaksi dia? Kalau masih ingat yang kita belajar, reaksi dia sangat-sangatlah dramatik. Sebab apa? Sewaktu nak wujudkan Malayan Union, pentadbir British, dia perlukan tanda tangan daripada Sultan dan Raja. Dia perlukan signature daripada Sultan dan Raja. So dia travel, satu Malaysia dia travel, satu Tanah Melayu dia travel, pergi Perak, pergi Kedah, and then dia paksa, tanda tangan ni Sultan, kalau kau tak tanda tangan, aku tak akan iktiraf kau sebagai negara yang merdeka. Dia ugut negeri, raja-raja di negeri tertentu. Kelantan, Terengganu, sama. Semuanya diugut. And then marah. And then adalah surat bantahan dan sebagainya. Kita belajar minggu-minggu lepas. Yang last sekali adalah penyerahan Sarawak kepada British. Penyerahan Sarawak kepada British. Dia ada banyaklah penyerahan Sarawak kepada British yang kita belajar minggu-minggu lepas tu. Diterima dan tak diterima. Sebab apa? Sebab dia ada masalah ekonomi lah. Sarawak yang tak ada duit, tak nak takbir. Daripada tak ada duit nak takbir, better bagi kat British lah. Tapi adakah berjaya? Tak berjaya lah. Next. Perteminda. Yang ni tak apa, kita pergi nanti. Mana new share? Okay. Kita masuk reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak.
terhadap penyerahan Sarawak. Boleh. Okay. Yang kat sini, penyerahan Sarawak mencetuskan dua reaksi yang berbeza, iaitu golongan yang menentang penyerahan Sarawak dan golongan yang menyokong penyerahan Sarawak. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, ni Sarawak ya, kat Sabah pun benda yang sama yang berlaku. Ada yang setuju dan ada yang tak setuju penyerahan Sabah kepada British. Tapi untuk sekarang ni kita fokus kepada Sarawak dahulu. Okey. Faktor penentangan penyerahan Sarawak. Alhamdulillah. Maafkan saya. Golongan yang menentang penyerahan Sarawak ini antaranya dipimpin oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Golongan ini menentang sebab apa? Sebab ada 3 faktor. Faktor yang pertama, tindakan Wynebroek bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Okey, sekarang ni Perlembagaan 1941 ni cakap apa? Dia cakap macam ni. Prinsip ke-8 dalam Perlembagaan 1941 menyatakan bahawa pemerintahan sendiri akan diberikan kepada rakyat Sarawak. So maksudnya kat sini, apa yang ada dalam Perlembagaan 1941 adalah tak boleh takbir. British tak boleh takbir. Sebab apa? Sebab pemerintahan sendiri akan diberikan kepada rakyat Sarawak sahaja. Bukannya British. So British tak ada hak untuk mentadbir Sarawak. Ini dah termaktub dalam Perlembagaan 1941. Prinsip yang keberapa? Yang ke-8. So kalau ditanya, huraikan faktor-faktor penentangan penyerahan Sarawak. Pertama, tindakan Wynebroek yang menentang Perlembagaan 1941. Cuba tutup mata. Cuba Syafira, Elika dan Danish cuba tutup mata dan fikir. Okey. Huraikan faktor penentangan penyerahan Sarawak. Yang pertama, okey, Wynebroek bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Sebab apa? Jelas termaktub dalam prinsip ke-8 Perlembagaan 1941 bahawa hak untuk mentadbir Sarawak hanya tertakluk kepada rakyat Sarawak sahaja dan bukannya masyarakat British. Nah, nampak? Cuba tutup mata, cuba jawab dalam otak. Cuba ayat tu kita bina ayat tu dalam otak kita. Kalau tak boleh, buka mata, lihat balik nota. Lihat balik nota, and then tutup balik, cuba flashback balik. And then kalau ingat, insya-Allah lah kalau tubik soalan, kalau keluar soalan, insya-Allah dah boleh jawab. Menurut perlembagaan ini, perlembagaan apa? Perlembagaan 1941 ni lah. Penduduk Sarawak akan dibimbing untuk mentadbir negeri mereka sendiri. Okey, dibimbing lah pula. Macamlah tak reti nak takbir. Namun begitu, drama sejarah ni, tindakan Wynebroek menyerahkan Sarawak kepada British telah melanggar prinsip ke-8 ini. Langgar dah prinsip. Sebab prinsip cakap apa? Hanya rakyat Sarawak sahaja yang boleh takbir. Hanya rakyat Sarawak sahaja yang boleh takbir. So apabila Wynebroek menyerahkan Sarawak kepada British, automatically siapa yang takbir? British dan bukannya rakyat Sarawak. So jelas dia tentang Perlembagaan 1941. Perlembagaan ni macam undang-undang lah. Macam undang-undang. Beliau menafikan hak rakyat Sarawak untuk mendapatkan pemerintahan sendiri seperti yang termaktub dalam perlembagaan ini. Perlembagaan apa? 1941. Prinsip ke-8. Yang takbir ni hanya diberikan kepada rakyat Sarawak sahaja. Easy. Itu adalah faktor yang pertama. Tindakan Wynebroek tu yang bertentangan. Okey, yang kedua. Yang kedua, Wynebroek mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Selamat datang Humaira. Okey. Yang kedua, Wynebroek mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Wynebroek telah membuat keputusan tanpa berbincang dengan Raja Muda Anthony Brooke dan Tuan Muda Bertram Brooke.
Banyak pula nama beruk-beruk ni. Golongan menentang penyerahan mahu memulihkan pemerintahan dinasti Brok supaya dapat menuntut kemerdekaan dengan mudah. Itu faktor dia juga. Okey Humaira, anda di talian Humaira? Ya. Okey. And then yang ketiga, Gerald T. McBrien menggunakan muslihat. Siapa pula Gerald ni? Okay, Gerald T. McBrien menggunakan pelbagai muslihat seperti tekanan, desakan, pujukan dan sogokan untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. Okay, so isu dia macam ni. Okay. Kita cuba guna peta minda tadi. Okay, cikgu nak tanya. Faktor penentangan penyiaran Sarawak, siapa ingat? Anyone? Ada 3. 1, guna warna lain lah. Syafira boleh jawab, Humaira boleh, Danish boleh? Boleh. Okey, yang pertama apa? Wiener Brooke bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Yes. Tengok buku teks tak? Tengok. Tak apa. Perlembagaan 1941. Ni yang pertama. 1941. Yang kedua apa? Yang kedua? Syafira ke Humaira ke Danish? Danish. Lah ingat nak jawab tadi. Wiener Brooke mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Mengetepikan surat wasiat. Thank you Danish. Mengetepikan surat. Okey, last kali bagi kat Humaira boleh? Yang ketiga apa Humaira? Humaira. Yang ketiga apa? Humaira ni susah nak contact ni Humaira. Selamat datang Uzma. Okey, cepat. Cikgu, saya tak ingat sangat dah. Tak apa. Anyone yang boleh bantu? Dia ada nama ni, MacGyver ke McBrien tak? McBrien. Menggunakan muslihat. Yes, thank you Syafira. Ni, Gerald T. McBrien. Yang ni. GTM. MacGyver pula dah. Gerald T. McBrien. Gerald T. McBrien. Tipu. Okey. Senang je nak ingat yang ni. Senang saya nak ingat. Ingat Cikgu nak tolong ni. Cikgu nak tolong bagi tahu. Tips mudah. Okay, erase all ink. Sekarang ni kita nak tahu topik dia faktor. Faktor penentangan. Siapa yang tentang? Rakyat Sarawak lah. Penentangan, penyerahan Sarawak kepada British. Yang ni isu dia. Faktor dia ada 3 sahaja. 3 tu senang saja nak ingat. Sebab apa? Semuanya berkait dengan Wiener Brooke. So, kita ingat satu orang ni. VB. Okay, yang pertama. Kita guna warna apa? Warna merah ke warna hitam? Warna ungu lah. Wiener Brooke. Kalau kita tak guna istilah dalam buku teks pun tak apa. Kita guna Wiener Brooke
langgar. Langgar bukan langgar lari. Langgar perlembagaan. Perlembagaan 1941. That's why kefahaman tentang konsep tu sangat penting. Contohnya dalam sejarah ni, kita tak perlu refer pada buku teks sangat. Kita guna je buku teks. Tapi at the end of the day, lepas baca buku teks tu, Syafira, kamu cuba create satu imajinasi ataupun pemikiran dalam otak kamu, kamu cuba fikir apa yang berlaku sebenarnya. Kamu cuba cakap dengan diri sendiri. Contoh kamu baca tadi, Wiener-Brock, dia apa cakap dalam buku teks cakap ada istilah dia lah. Dia macam, apa istilah dia tadi? Dalam buku teks tulis apa? Cakap bertentangan, nampak? Tindakan Wiener-Brock bertentangan dengan Perlembagaan 1941. So bila kita faham, tak semestinya kita berpegang kepada ayat bertentangan. Dia boleh jadi twist kepada kefahaman kita sendiri. Contohnya boleh juga macam ni. Wiener-Brock melanggar hak dalam Perlembagaan 1941. Ataupun Wiener-Brock tidak mengikut undang-undang di Sarawak yang termaktub dalam Perlembagaan 1941. Benda sama je, cuma kita guna ayat kita sendiri. Yang tu yang pentingnya faham tentang sejarah. Kadang-kadang sejarah ni kita limit potensi diri kita dalam memahami sejarah dan mengingat fakta sejarah sebab kita terlalu bergantung untuk mengingat fakta seperti mana dalam buku teks bagi tahu. Buku teks bagi tahu macam itulah kita nak ingat. Tak. Kita cuba ingat dengan cara kita sendiri. Kadang-kadang cara kita ingat ni lagi better daripada buku teks sebab kita boleh goreng. Gorenglah. Contohnya Wiener-Brock melanggar Perlembagaan 1941. Apabila melanggar, apa yang berlaku? Apa yang rakyat Sarawak rasa? Rasa apa? Saya nak dengar suara kamu semua ataupun jawab kat chat pun tak apa. Marah kot. Yes, betul. So bila nak jawab tu cakaplah rakyat Sarawak mula rasa marah, membangkitkan rasa amarah dan kebencian terhadap Wiener-Brock. Ada tak kat buku teks ni? Ada tak marah? Ada tak? Tak ada. Tak ada kan? Tapi betul atau salah? Betul. Betul. Tu tips dia untuk sejarah ni. Kita buat cerita kita sendiri. Bukan bukan maksudnya kita buat cerita kita sendiri tu salah. Betul atau salah? Contohnya lah, contoh kita rakyat Sarawak. And then Wiener-Brock ni pala tahu nak bagi je Sarawak kat British. Gila tak marah? Cikgu yang duduk kat sini pun walaupun benda ni dah berlaku lama pun cikgu pun rasa marah. Suka-suka hati dia je nak bagi. Nampak tak situ? So it's okay to put your own opinion in sejarah. Okay. And then Syafira dah faham dah sikit rasanya. Okay, good job. Saya harap pun orang lain pun macam tu juga. Okay, kalau tak faham tanya je cikgu. Cikgu ada kat sini. Untuk kamu semua juga. Okay. Okay, ni yang kita pergi balik pada Minda tadi. Okay, watak dia Wiener-Brock sahaja. Tu yang pertama. Yang kedua Wiener-Brock lagi. Dia buat apa? Dia buat apa? Mengetepikan. Mengetepikan. Terima kasih Humaira. Mengetepikan apa? Surat wasiat. Surat wasiat. Okey, contohnya mengetepikan ni maksudnya susah sangat nak sebut. Wiener-Brock mengetepikan surat wasiat. Kita boleh ubah. Wiener-Brock langsung tidak acuh terhadap surat wasiat. Ataupun Wiener-Brock mengabaikan surat wasiat. Lagi simple nak ingat. Otak kita pun mudah ingat. Wiener-Brock langgar, Wiener-Brock abai. Oh, macam langgar lari pula. Wiener-Brock langgar lari, langgar perlembagaan and then dilari daripada surat wasiat. Tiba. Alhamdulillah. And then yang ketiga adalah Gerard T. McBrien. Gerard T. McBrien. Tipu muslihat. Tipu je kerja dia. Tipu nak dapatkan persetujuan daripada penduduk-penduduk ataupun ketua tempatan. Licik ni. So bila Gerard
T. McBrien ni cuba tipu pemimpin-pemimpin di Sarawak. And then rakyat Sarawak pun nampak. Duk kena tipu situ, sini kena tipu, sana kena tipu, semua kena tipu. Dia macam, apa benda nak tipu ni? Dia pun marah. Sebab itulah menjadi faktor penentangan penyerahan Sarawak kepada British. Rakyat dah rasa tak puas hati. So, boleh ingat tak yang ni? Boleh ingat tak? Kita cuba padam balik. Kita cuba padam balik. Boleh tak ingat? Tanpa tengok buku teks. Faktor penyerahan. Faktor tentang penyerahan Sarawak. Siapa karakter utama yang kita perlu ingat? Vinebrook. Yes, thank you Syafira. Vinebrook. Automatik dia ada dua isi kat sini. Langgar lari. Vinebrook langgar apa? Dia langgar perlembagaan. Kalau kita tak ingat tahun kan, 1941, it doesn't matter. Tulis je, Vinebrook melanggar perlembagaan Sarawak. Tulis je, melanggar perlembagaan Sarawak. Kalau ingat 1941 lagi bagus. Melanggar perlembagaan 1941 Sarawak. Kalau ingat prinsip ke-8 pun lagi bagus. Prinsip ke-8 yang termaktub dalam perlembagaan 1941 Sarawak yang menyatakan yang boleh takbir Sarawak hanyalah rakyat Sarawak itu sendiri dan bukannya British. Bergegar laptop cikgu. Sorry. Itu yang pertama. Dia langgar lari. Dia lari dari apa? Dia lari dari wasiat. Mengetepikan. Mengetepikan, langgar tepi ataupun langgar lari bolehlah. Mengetepikan ataupun abaikan surat wasiat. Kita guna ayat kita sendiri. Surat wasiat. Okay, yang ketiga. GTM. Kalau susah nak ingat McBrien je, ingat Gerald pun tak apa. Dia buat apa? Tipu. Yang tu je lah yang perlu ingat. Keluarlah soalan esei katakan ataupun soalan subjektif ataupun objektif hatta objektif sekalipun. Ditulis contoh dia bagi X. Lepas tu dia buat macam ni. Yang kat sini ditulis GTM tipu. Kat sini lagi satu, hodohnya. Harap kamu dapat bacalah. VB langgar. So pilihan dia A, B, C, D. A, penyerahan, faktor penyerahan mana? Sekejap ya. Dia tulis faktor penentangan penyerahan Sabah. Yang B, faktor penentangan penyerahan Sarawak. CD ni faktor penentangan Sarawak. D, faktor penentangan Sabah. Agak-agak jawapan dia apa? A, B, C, D. A, B, C, D. Kau tak nampak cikgu tulis apa? Tak nampak. Tak nampak. Okey, cikgu bagi tahu jawapan terus ya. B. Faktor penentangan penyerahan Sarawak. Faktor penentangan penyerahan Sarawak. Inilah X ni. Oh, soalan cikgu tak tulis habis lagi. Apakah X? Apakah X? X tu adalah faktor penyerahan Sarawak. Ni kalau soalan cikgu tulis baik-baiklah sikit. Erase all in on slide. Kita tulis soalan betul-betul. Warna hitam. Okey. Soalan.
Okey, soalan 1. Apakah X? 2 markah. Soalan 2. Apakah Y? 2 markah. Siapa nak jawab? Nampak? Ini adalah salah satu soalan, struktur soalan yang betul ya, yang mungkin keluar dalam exam. Siapa nak jawab? Danish, Humaira, Saya. Safira? Yes. X tu faktor penentangan, Betul-betul, teruskan. faktor penentangan yang Sarawak tu. Y tu So, penentangan penyerahan Sarawak. Yes. Thank you Safira, thank you Humaira. Y apa? Y abaikan surat wasiat. Yes. Tulis Final saja. Nanti sekejap. Waalaikumsalam. Sorry. CNT tiba-tiba datang. Okey. Siapa di talian? Siapa ada di talian? Saya. Okey. Maafkan cikgu. So, X tadi Safira dan Humaira dah jawab. Faktor penentangan penyerahan Sarawak. So, correct. Dapat 2 markah. And then, apakah Y? Vaina Brooke abaikan surat wasiat. Surat wasiat siapa tu? Charles. Charles Brooke. Yes, dapat 2 markah. Andai kata soalan tu tanya, yang ketiga pula, soalan yang ketiga. Sebab soalan dia, yes? Danish nak tanya soalan ke tadi? Tak. Okey, yang ketiga, cakap huraikan Y. Nak jawab macam mana? Memang kita tak go through tadi kan, kita tak go through dengan banyak tadi. Ni bab 4. Selamat datang Amir Adli. Bab 4. Bab 4, faktor penyerahan Sarawak kepada British. Okey. Siapa boleh huraikan Y? Goreng pun tak apa. Cikgu nak dengar goreng kamu. Goreng tu hangit ke? Goreng tu cukup-cukup masak ke? Danish nak cuba, Danish? Syafira nak cuba? Jawapan dah hadir dah tu. Huraikan je. Cikgu tulislah. Dia cakap abai surat wasiat tadi kan. Sebab kalau kamu faham konsep ni, kamu boleh jawab soalan ni. Walaupun buku teks tadi kita tengok sekali harung je. Inilah rahsia di sebalik sejarah. Ada siapa-siapa nak cuba tak? Atau nak cikgu explain? Cepat, cikgu nak dengar respon je ni. Krik. Tak tahulah. Vaina Brooke tu dia macam anggap surat wasiat tu doesn't exist pun. Doesn't exist. Okay. Cuba kaitkan dengan konteks sejarah sekarang ni, Syafira. Cuba gabungkan dot tu. Apa? Pasal apa sekarang ni? Pasal apa? Tak apa, cikgu guide, cikgu bimbing. Sejarah ni simple saja. Jawapan kamu dah bagi, yang kamu perlu buat sekarang ni hanyalah goreng. Contoh goreng, cikgu cakap apa?
Y kan, jawapan kamu Y tadi. Viner Brooke, dia abai surat wasiat Charles Brooke. Betul kan? Ini kamu jawab. Dah betul dah. Tapi untuk huraikan ni biasanya diminta dalam 4 ataupun 6 markah. Macam mana kita nak dapatkan markah ni? Kita ulang balik cerita dia macam mana. Cerita sejarah ni macam mana. So, huraikan Y. Viner Brooke mengabaikan surat wasiat daripada Charles Brooke. Bila dia abaikan surat wasiat Charles Brooke ni, kita pusing balik. Kita pusing balik kepada melanggar perlembagaan ni. Apabila dia melanggar perlembagaan, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Rakyat jadi marah. Nampak? Rakyat jadi marah. Seterusnya kita kaitkan balik dengan tajuk X ni. Contoh cikgu tulis ayat Viner Brooke. Cikgu tulis betul lah. Tik iris sini. Tik iris. Cikgu harap kamu faham ya apa yang cikgu cuba sampaikan ni. Okey, cikgu tulis one by one. Warna biru. Viner Brooke bertindak untuk mengabaikan surat wasiat daripada Charles Brooke yang secara tak langsung telah melanggar perlembagaan 1941 kerana pentadbiran Sarawak mungkin ditadbir oleh British. Justeru membangkitkan kemarahan dalam kalangan masyarakat Sarawak. Nampak? Nampak tak? Dia tak ada pun dalam buku teks, tapi salah ke tak salah? Betul. Ini maksud saya goreng. So after this, whenever kita jumpa soalan macam ni, kita boleh counter balik kalau kita faham konsep. So kita takkan tinggal kosong. Tu yang penting dia. Betul atau salah? Betul. Mungkin kadang-kadang tak dapat markah penuh. Boleh dapat 3. Tapi dapat markah. Akan dapat markah. Kalau tak dapat markah, bagi tahu cikgu. Cikgu nak jumpa cikgu tu. Cikgu mana tak bagi markah? Sebab kadang-kadang ada cikgu yang lihat solely kepada skema saja. Tak ada dalam skema salah. Apa benda? Ilmu tu luas. Dia tak perlu rigid kepada skema saja. Memang mengarutlah kalau ikut skema. Okey, ada soalan tak ke sini? Faham tak? Siapa yang tak faham, cikgu akan explain lagi. Faham tak, Kak? Humairah? Danish. Danish puasa ke Danish? Tak pun. Kita cuma perlu kaitkan kaitan tu. Sejarah ni macam tu. Kita goreng, kita masuk, jadi. Bukan macam pasang Lego, pasang Gundam ke apa. Tapi kita pasang info, pasang maklumat sikit, semua kita gabung. Ting, jadilah kek. Resepi dia. Okey, banyak ni. Okey, next. Yang ni untuk Sarawak. Reaksi penduduk tempatan terhadap perjalanan Sarawak. Okey, next. Okey, yang ni. Tajuk ni menarik. Reaksi penduduk. Bentuk penentangan penduduk tempatan. So macam mana penduduk tu marah ni? Takkan marah saja. Marah. Aku marah dengan British. Aku marah. Macam tu je sampailah kiamat. Tak, dia ada bentuk penentangan. Ada banyak kat sini. Ada 7 rasanya.
Ada 7 bentuk penentangan. So kita go through one by one. Yang pertama, mengadakan persidangan, buat meeting, buat Google Meet, buat Zoom dan sebagainya. Dia buat persidangan. Contohnya Johari Anang dan Syarkawi Osman. Alhamdulillah. Menganjurkan persidangan yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Sarawak. Sarawak punyalah besar. Punyalah, alhamdulillah, kenapa ni? Punyalah besar. Pengerusi persidangan ini ialah Johari Anang. Kalau tak nak ingat nama Syarkawi Osman tu, tak apalah, ingatlah Johari Anang. Ingat Johari saja pun tak apa, Anang saja pun tak apa. Objektif persidangan ini adalah untuk mengadakan demonstrasi. Nampak? Dia ada kaitan pula yang kedua tu. Mengadakan demonstrasi. Sebab dia macam rentetan, kronologi. Contohnya lah, mengadakan persidangan. Kemudian demonstrasi. Kemudian letak jawatan beramai-ramai. Ini senang nak ingat kalau kita buat cara nanti. Pada setiap 1 Julai, every 1 Julai, kerana menentang penyerahan Sarawak kepada British. Mengadakan persidangan. Siapa? Johari Anang dengan Syarkawi Osman. Lepas tu dia buat persidangan untuk demonstrasi. Every 1 Julai. Okey, settle. Lepas tu ada sikit lagi. Pertubuhan yang menyertai persidangan ini antaranya termasuklah Pergerakan Pemuda Melayu PPM, Barisan Pemuda Sarawak BPS, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak PKMS, Persatuan Melayu Miri, Kesetiaan Muda Matu dan Persekutuan Bumi Putera. Banyak sangat. Kalau kamu pentingkan, nampak belakang tu tuala cikgu. Kalau kamu pentingkan maklumat yang banyak, kamu bacalah semua, kamu ingat semua. Tapi kalau cikgu recommend kamu untuk ingat satu saja. Pemuda Melayu. Pergerakan Pemuda Melayu. PPM. PPM. Kalau hafal, make sure kamu hafal 1 atau 2 lah. Tapi kalau baca, make sure kamu baca sentiasa lah. Sebab kita ada subconscious punya mind. So kalau kita baca, whenever kita jumpa soalan, insyaAllah dia datang balik. Ingatan kita sepada sedar ni. Okey, tu yang pertama. Buat persidangan. Buat persidangan Johari Anang, Syarkawi Osman, dia buat persidangan. Every 1 Julai dia buat demonstrasi. Is it? Ya betul. Yang kedua, mengadakan demonstrasi. Kalau nak buat huraian pun boleh guna 1 Julai yang tadi tu. Pada 30 Oktober 1946, Oktober bulan berapa? 10. Demonstrasi pertama diadakan ketika kedatangan Gubernur pertama Sarawak, Charles Arden Clark di Astana. Demonstrasi ini diketuai oleh Datu Patinggi Abang Haji Abdullah. Pergerakan ini disertai oleh 16 Persatuan Melayu. Okey, Persatuan Melayu. Dia cakap 16 Persatuan Melayu. Kalau kita nak goreng, kita boleh guna tadi PPM, Pergerakan Melayu Muda. Kan? PKMS ke PKBS tadi? PKMS, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Ataupun BPS, Barisan Pemuda Sarawak. Ada banyak lagi, ada 16. Kita ingat 2-3 pun tak apa. Antara kata yang tertulis termasuklah kami membantah dengan sekeras-kerasnya atas tindakan Brok menyerahkan Sarawak kepada kolonial Inggeris. Sarawak adalah hak kami. Leburkan kolonial. Dan no session. Session ni macam pentadbiran luar lah. Pentadbiran luar, bukannya pentadbiran dalam negeri. Contohnya bukan orang Sarawak yang takbir. Sepanduk dan poster anti penyerahan ditampal di pokok. Pak kat pokok. Jalan-jalan sikit. Oh, Sarawak adalah hak kami. Betul kan? Sarawak adalah hak kami. Perahu dan jeti. Nampak perahu. Perahu duduk atas laut tu ada. Leburkan kolonial. Leburkan kolonial dan jeti. Demonstrasi di Sibu diterajui oleh PPM. PPM. Glamour tahu PPM ni macam main punya persatuan. Pergerakan Pemuda Melayu. Pergerakan Pemuda Melayu. Beberapa demonstrasi berjaya dilaksanakan. Contoh gambar kat bawah ni nampak. Tunjuk perasaan di Kuching menentang penyerahan Sarawak.
Okey, yang ketiga, meletakkan jawatan beramai-ramai. Pak letak jawatan beramai-ramai. British menyedari pemimpin anti penyerahan terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam dan guru. Orang yang bekerja kerajaan yang letak jawatan. Kenapa? Kenapa? British bertindak mengeluarkan pekeliling nombor 9 1946, Circular number 9 dalam Akta 9 ni lah. Pada bulan Disember 1946 yang melarang pegawai awam menyertai gerakan anti penyerahan. Sebab apa? Sebab sewaktu ni British dia takbir kawasan Sarawak. Dia takbir. Bila dia takbir, dia ambil orang Melayu kat sini, dia ambil orang kat sini untuk bekerja. Jadi pegawai perkhidmatan awam, jadi guru. So dia macam penggerak utama lah. Dia orang ni mostly orang educated, orang yang berpelajaran. So bila dia tahu orang berpelajaran ni letak jawatan, dia takut. Dia takut sangat. British takut. Takut yang mereka ni berjaya mempengaruhi gerakan anti penyerahan. Sebab itulah British keluarkan pekeliling nombor 9. Dia cakap, nak letak jawatan boleh, tapi kamu tak boleh join ya. Kamu tak boleh join gerakan anti penyerahan, okey? Cakap macam tu. Kemudian pada 2 April 1947, seramai 409 orang kaki tangan kerajaan meletakkan jawatan. Ramai ya? 409 orang letak jawatan. Letak jawatan. Kaki tangan yang meletakkan jawatan termasuklah guru serta petugas di pos dan telegraf, Jabatan Marine, Kastam, Perubatan dan Kesihatan, Percetakan, Jabatan Tanah dan Ukur, Jabatan Kerja Raya, Bomber dan Perbendaharaan. Seterusnya, seramai 56 orang pelajar maktab Perguruan Melayu Sarawak bertindak menamatkan pengajian sebagai bantahan terhadap pekeliling nombor 9. Nampak drama. Cuba kita bayangkan. Kita bayangkan diri kita. Cuba Syafira, Danish, Shumaira bayangkan kamu pakai pakaian macam lama. Pakaian macam dalam gambar ni. Nampak ni? Gambar ni. Cuba bayangkan kamu pakai macam ni. Kamu letak jawatan. Kamu tu guru ataupun penjawat. Kamu letak jawatan. Sebab kamu nak menentang British. British keluarkan pekeliling nombor 9 ni. Kamu baca. Oh, ada pekeliling nombor 9. Dia cakap kita ni tak boleh join gerakan anti penyerahan Sarawak ni. Macam mana So kita letak data ramai-ramai. Kita lawan British. Tiba. Tu yang ketiga. So yang pertama tadi kalau kita ingat, yang pertama adalah mengadakan persidangan, kemudian demonstrasi, kemudian letak jawatan. Persidang, demonstrasi, letak jawatan. Bersidang, demonstrasi, letak jawatan. Yang keempat, bantahan golongan wanita. Menarik ya. Golongan wanita yang menentang hebat penyerahan Sarawak ialah Cikgu Lily. Cantik nama dia, Cikgu Lily Eberwine. Dia termasuk dalam PKMS, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. PKMS. Hajah Sipah Tuanku Othman, Dayang Nur Faizah. Dayang Fauziah. Dayang Nur Faizah penyanyi. Dayang Fauziah dan Cikgu Ajibah Abul. Kaum ibu yang diketuai oleh Cikgu Emily Eberwine telah pergi ke Rumah Panjang untuk mengadakan kempen kesedaran. Mereka sanggup mengorbankan masa dan tenaga untuk mengatur demonstrasi menentang apa? Menentang penyerahan Sarawak. Dia tak nak. Kenapa nak bagi Sarawak kat British? Aku tak nak. Kata golongan wanita ni. Lebih-lebih lagi Cikgu Emily. Cikgu Lily. Kemudian Cikgu Ajibah Abul mengetuai kaum wanita untuk bergabung tenaga dengan gerakan anti penyerahan dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Sarawak. Ni gambar Cikgu Lily. Ayu je muka dia. Ketua kaum ibu. Untuk demonstrasi kaum ibu membantah penyerahan Sarawak kepada koloni British. Alhamdulillah. 1947. Lama dah ni. Lama dah.
Ada soalan tak setakat ni, guys? Ada soalan? Ada. Okey. Cikgu saya nak tanya. Alright. Apa tu? Jadinya sekarang tak ada dah lah kan PPM, BPS, PKMS semua tu. Tak ada dah. Dia dia ubah kepada parti politik dah. Sebab ni sebelum merdeka tau, Syafira. Konteks sekarang ni sebelum merdeka 1946. Tapi waktu ni banyaklah badan-badan politik sebab banyaknya badan politik ni fungsi dia adalah untuk kemerdekaan. Sebab itulah sekarang ni kalau nak cakap pasal kemerdekaan, apa parti politik yang muncul dalam otak? Siapa boleh bagi tahu? Siapa boleh bagi tahu? Parti politik mana Tak yang tahu. boleh tak kamu tahu. Parti politik. Okey, cikgu betulkan soalan cikgu. Yes. Dennis cakap apa? UMNO. Yes. UMNO. UMNO. Nampak tak? UMNO. Kita terus jawab UMNO. Tapi hakikatnya perjuangan tu bukannya UMNO sahaja. Dia adalah perjuangan ramai orang. Tapi at the end of the day, sejarah tanah Melayu, sejarah Malaysia, dia telah bentuk untuk menunjukkan yang betul-betul berjuang ni adalah UMNO. Tu adalah kesilapan dalam sejarah. Tu tugas kita belajar sejarah. Supaya kita dapat tahu kebenaran dalam kehidupan. Tu beza kita dengan orang yang tak belajar sejarah ataupun orang yang tak ambil tahu langsung pasal sejarah. Contohnya kalau kita tanya, yang tahu UMNO, PAS, dua tu je yang umum. Tapi hakikatnya dia orang tu sekali je dulu. UMNO dengan PAS tu sekali je dulu. Nampak? Soalan yang bagus, Syafira. Soalan yang bagus. Sekarang ni dia dah jadi parti politik. Hakikatnya politik tak baik untuk kesihatan. Betul, untuk kesihatan mental. Pening kepala dengan politik sekarang ni. Teruk betul. Thank you Syafira. Thank you everyone. Itulah, sekarang ni dia dah ada parti politik yang umum terus. Ada UMNO, ada PKR. Macam tu je lah. DAP, MCA. Okay, soalan yang bagus. Okay, teruskan. Yang kelima, menggunakan akhbar. Ni mana-manalah guna akhbar. Nak menentang. Okay, kita zoom. Gerakan anti penyerahan telah mendapat tenaga baharu apabila akhbar Utusan Sarawak diterbitkan pada bulan Januari 1949. Utusan Sarawak digunakan sebagai saluran untuk menyebarkan tentangan mereka terhadap penyerahan Sarawak. Pengarang menggunakan kritikan yang tajam terhadap rancangan penyerahan Sarawak. Misalnya, ulasan berita tentang tindakan kerajaan British menyekat Anthony Brooke daripada memasuki Sarawak pada 16 September. Tarikh yang sangat menarik. 1949 dan artikel bertajuk Kerajaan British Menipu Rakyat yang disiarkan pada 7 November 1949. Menggunakan akhbar. Yes. Macam mana penduduk rakyat ni nak tentang penyerahan Sarawak kepada British? Dia guna akhbar. Contohnya, kerajaan British menipu rakyat. So stoplah duduk under British. Kita perlu takbir sendiri. Kalau nak buat contoh, ingat contoh dia adalah Utusan Sarawak. Okay, yang pertama tadi apa? Persidangan. Bila persidangan, dia demonstrasi, dia letak jawatan. 3. Yang keempat, golongan wanita. Yang kelima, akhbar. Yang keenam, menulis surat bantahan. Senang nak ingat ni bentuk ni. Kalau kamu boleh buat cerita pun menarik. Cerita, bentuk, ni macam drama. Bentuk penentangan penduduk tempatan. Sarawak kepada British. Scene 1. Mulakan dengan persidangan. Meeting. Macam geng-geng CEO lah duduk meeting. Kemana syarikat kita nak jual ni? Kenapa perlu serahkan Sarawak kepada British? Tengah meeting ni. And then situasi 2 kat tingkap ada demonstrasi. Demonstrasi. Jangan bagi Sarawak kepada British. And then scene ketiga ada letak jawatan. Contohnya lah guru dan perkhidmatan awam. Kami nak letak jawatan
Walaupun ada dalam perkeliling nombor 9, kami nak letak jawatan untuk gerakan anti penjajahan Sarawak kepada British. And then scene seterusnya, ada golongan wanita. Nampak cadar gambar ni, bayangkan ada sini. Ramai ni, ada 500 perempuan duduk jalan. Dia nak bantah penyerahan Sarawak kepada British. Kita cuba bayangkan, movie. Ataupun kita jadi pelakon dalam movie tu. And then, kita buka akhbar. Akhbar apa? Akhbar utusan Melayu. Utusan Melayu ke? Utusan Sarawak. Maafkan saya. Buka akhbar utusan Sarawak. Waktu dia cakap apa? Dia cakap kerajaan British menipu rakyat. And then last kali ada yang ketujuh. Kemudian menulis surat bantahan. Ada situasi itu tulis. Dia tulis. Pergerakan Pemuda Melayu, PPM lagi. Nampak tak? Kalau kamu ingat PPM, kamu dah ingat 3 contoh. Kat menulis surat bantahan, demonstrasi, demonstrasi dengan persidangan. Yes. Pergerakan Pemuda Melayu PPM menghantar surat kepada kerajaan British di London bagi menyatakan bantahan mereka terhadap penjajahan Sarawak. Dia nak jajah Sarawak ni. Penyerahan Sarawak kepada British tu maksud dia jajah lah. Selama ni dia tak jajah, dia resident saja, dia tolong takbir je. Nak buat macam tu, buat macam ni, buat macam ni. Tapi sekarang dah tak cukup duit. Tak boleh dah. Tak boleh nak bagi tahu benda ni, tak cukup duit, cakap alah-alah ni bagilah Sarawak ni kepada British. Tapi rakyat Sarawak tak setuju. Pada tahun 1949, BPS tu apa? Barisan Pemuda Sarawak telah menghantar referendum memasukkan penyerahan Sarawak. Mereka menghantar surat bantahan kepada Perdana Menteri British Clement Attlee dengan salinannya kepada Gubernur. Anthony Brooke kemudiannya menentang penyerahan melalui sistem perundangan. Beliau membuat rayuan di Privy Council pada 19 Julai. Anthony Brooke membawa kes ini ke Mahkamah Tinggi Brunei, namun begitu rayuan tersebut telah ditolak. Pity him. Menulis surat bantahan. Siapa yang tulis surat bantahan? PPM, Persatuan Pemuda Melayu. Dihantar surat, dibantah. Bantah apa? Penyerahan Sarawak kepada British. Sampai hantar surat kepada Perdana Menteri, kepada Gubernur. Itu yang ke-6. Yang ke-7 adalah ni yang last kali, yang ke-7. Menubuhkan kumpulan Rukun 13. Morshidi Siddiq. Handsome sangat Bujang Suntung. Sangatlah kemelayuan situ jelas terpancar di wajahnya. Awang Ramli. Comel je dia. So, golongan muda dalam gerakan anti penyerahan ini menubuhkan Rukun 13 pada 20 Ogos 1948. Rukun 13 ditubuhkan secara sulit, di private. Dia macam akad suki oleh para pemimpin Pergerakan Pemuda Melayu, PPM, di Sibu. Kumpulan ini dipimpin oleh Awang Ramli, Morshidi Siddiq dan Bujang Suntung. Sasaran kumpulan Rukun 13 ni adalah untuk apa? Dia nak hapuskan pegawai tinggi British di Sibu. Menghapuskan. Apa maksud menghapuskan tu? Satu mesyuarat sulit diadakan untuk membunuh Duncan Stewart pada 3 Disember 1949 di Sibu. Menarik buku teks sejarah kamu ni. Sebab buku teks zaman saya dulu, dia tak ceritakan tentang kumpulan Rukun 13 ni. Dia hanya menceritakan tentang pembunuhan Duncan Stewart tu sahaja. So ini macamlah salah satu improvement lah daripada kerajaan dalam struktur persejarahan Malaysia. Oh, interesting. Kita tahu tak pasal apa sekarang ni, Rukun 13 ni? Tak tahu. Sekarang ni Syafiq akan tahu. Rukun 13 ni, dia adalah sulit. Gerakan rahsia. Tak ramai pun orang tahu ada gerakan ini. Tapi sekarang dah tahulah ada dalam buku teks. Tugas dia, sebab sewaktu ni Sarawak dekat British. Di negeri Sarawak, British ni dia macam
agak agresif. Sampai penduduk Sarawak pun nampak tak penentangan macam mana tadi. Persidangan dah buat, demonstrasi dah buat, letak jawatan pun buat, bantahan pun buat, akhbar pun buat, surat bantahan pun buat. Semuanya soft. Nampak tak? Jalan-jalan lembut je. Buat persidangan, buat demonstrasi, buat bantahan. Semuanya secara lembut je. British bukan kisah pun macam alah bantahan sikit je. Alah letaklah jawatan banyak mana pun aku masih lagi boleh takbir. Sampai surat bantahan pun hantar. British tak kisah pun sebab semua ni lembut. Doesn't affect at all. So, tu pentingnya ada ni. Kumpulan Rukun 13. Ni macam gerakan yang sangat agresif. Dia cakap, tak jadi ni golongan wanita buat bantahan, buat jalan ramai-ramai. British bukan kisah pun. So, diwujudkan satu tim, satu kumpulan untuk menghapuskan pegawai tinggi British di Cebu. So, siapa Duncan Stewart ni? Duncan Stewart ni adalah pegawai tinggi British yang sangat memainkan peranan yang penting dalam memastikan pentadbiran British di Sarawak. So, once dia bunuh Duncan Stewart pada 3 Disember, ni kisah dia, peristiwa sungkit berdarah ni. Nampak? Kita teruskan kat peristiwa sungkit berdarah ni. Rosely Dobbie. Ni Rosely Dobbie lah dalam buku teks sejarah cikgu dulu. Rosely Dobbie, nampak gambar dia. Oh, handsome-nya Rosely Dobbie. Cute je nampak. Rosely Dobbie antara pejuang kemerdekaan Sarawak. Beliau telah menikam. Dia tikam Duncan Stewart dan seminggu kemudian Duncan Stewart meninggal dunia di hospital Singapura. Lama tu nak tarik nyawa tu, seminggu. Peristiwa ini dikenali dengan nama Sungkit Berdarah. Pembunuhan Duncan Stewart memberikan kesempatan kepada British untuk menindas gerakan anti penyerahan. Pada 6 Disember dan 7 Disember, British menutup pejabat PPM, PKMS, BPS dan Angkatan Semangat Anak Negeri Sarawak asas. Anthony Brooke merayu semua persatuan anti penyerahan supaya menghentikan usaha menentang penyerahan. Nampak tak? Okay, mungkin confusing kat sini So apa yang berlaku sekarang ni adalah Rukun 13 tu dia guna Rosely Dobbie untuk bunuh Duncan Stewart. And then a week later Duncan Stewart mati. Bila Duncan Stewart mati, marah. British marah. Cakap, berani kau bunuh Duncan Stewart aku. Lepas tu dia tutup semua pejabat. Tutup pejabat kau. Tutup PKMS, BBS, semua asas tutup. Lepas tu Anthony Brooke pula cakap, cukup-cukup lah tu. Biar je lah. Supaya menghentikan usaha menentang penyerahan. Bagi je lah Sarawak dekat British. Tak payahlah gaduh-gaduh, tak ada orang mati. Tu Anthony Brooke cakap. Rosely Dobbie, Morshidi Siddiq, Awar Ramli dan Bojan Sontong akhirnya dikenakan hukuman gantung sehingga mati setelah didapati bersalah. Anggota Rukun 13 yang lain dikenakan hukuman penjara. Gerakan anti penyerahan Sarawak menemui kegagalan. Walau bagaimanapun gerakan tersebut memberikan kesedaran dan membangkitkan nasionalisme dalam kalangan penduduk tempatan. Semangat tersebut membawa penubuhan parti politik di Sarawak. Nampak tak? Untuk menjawab soalan Syafira tadi. Ada tak lagi PPM, ada tak lagi PKMS, ada tak lagi BPS. Semuanya dah tak ada sebab dia wujud parti politik di Sarawak. Tapi logik tak? Bunuh seorang. Bunuh Duncan Stewart. And then berapa orang mati kat situ? Rosely Dobbie 1, Morshidi Siddiq 2, Awar Ramli dan Bojan Sontong 4 orang. 1 to 4. Adil ke tak adil? Nampak tak British macam mana? Geram betul. Geram dengan British ni. Okay. Nak macam mana lah? Tu sejarah. Yalah dia duduk kat sini, dia buat bincang pula. Saya nak tanya pendapat kamu lah, Syafira, Danish, Humaira, Ahmed Adli. Siapa lagi ada? Uzma. Saya nak tanya pendapat kamu lah. Apa yang kamu rasa tentang isu ni? Peristiwa sungkit berdarah ni. Tak apa, kita sembang je. Bukan soalan sejarah pun. Saya nak dengar pendapat kamu je. Kita sembang je ni. Anyone? Aku rasa macam nak marah je. Marah? Kita berhak marah. Okay, thank you Syafira. Yang lain macam mana? Humaira ke, Danish ke, Ahmed Adli ke?
At least 2 orang lagi cikgu nak dengar. Syafira dah bagi tahu dah. Marah. Marah macam mana tu Humaira? Sebab apa marah? Sebab dibagi. Ya, sebab apa? Menyerahkan Sarawak. Sebab penyerahan Sarawak kepada British. Tak puas hati. Okay, thank you Humaira. Sungkit. Oh. Soalan yang menarik Danish. Sungkit berdarah. Panggilan. Sekejap, cikgu Google maksud sungkit tu apa. Sungkit berdarah. Okay, Danish tanya. Kenapa nama dia sungkit berdarah? Kita Google sungkit tu apa Sungkit tu apa maksud dia? Sungkit. Bukan sumpit. Sungkit. Sungkit maksud. Oh. Mengungkit. Mencungkil. Image. Makna perkataan. Rossi Dobi, Rukun 13. Saya nak belilah buku ni. Cikgu tadi nampak pula apa? Nampak tak? Ni buku Rosli Dobi Rukun 13. Sungkit tu maksudnya umpil. Umpil berdarah. Dia boleh jadi macam ni. Peristiwa sungkit berdarah ni bila kita cokeh berdarah. Boleh rujuk kepada Rosli Dobi tu. Dia umpil, dia tikam kan? Dia tikam. Pam. Itu berdarah. Nampak kat situ tu sungkit berdarah lah maksudnya kat situ. In a sense. Ini dah spekulasi cikgu lah. Sebab tu dia panggil sungkit berdarah. Pak, cuk. Tapi dia boleh jadi maksud lain juga. Contohnya bila kita sungkit berdarah ni, bila kita nak cungkil sesuatu kan, nak cakap macam mana? Pintu. Nah, bayangkan pintu, kita nak cungkil pintu. Bila kita cungkil pintu, maksud dia damage tu lagi banyak. Damage dia tinggi. Height damage. Damage dia tinggi. Maksudnya daripada buka pintu macam biasa, bila kita cungkil pintu tu, banyak kerosakan yang berlaku. Sama juga dengan tragedi ni. Cungkil yang berdarah ni disebabkan oleh seorang je yang mati. Tapi end up damage dia jadi banyak. Yang kenanya Rosli Dobi, Mosyidi Siddiq, Bujaya Suntung, Awar Ramli. Semua terkena tempias. Sebab tu dinamakan sungkit berdarah. Tapi one thing for sure, sebab apa sungkit berdarah? Sebab ada kematian. Kematian ahli Rukun 13. Tapi tak apalah, kita kenanglah jasa mereka yang berjuang kemerdekaan di Sarawak. Saya harap menjawab soalan kamu, Danish. Okey tak? Okey. Okay, thanks. Aku berapa? 7. Okey, sempat lagi. Rosli Dobi ditangkap oleh British. Nampak gambar tu. Yang tu Duncan Stewart tu yang buat Ashani ni. Bumbuk kan? Sorry. Okey, kita lihat pula reaksi penduduk yang menyokong penyerahan Sarawak. Ni tak boleh brain. Tadi menentang kan? Tadi penduduk yang menentang. Punyalah banyak menentang. Ada 7 sebab menentang. Buat persidangan lagi, buat demonstrasi lagi, letak jawatan lagi, bantahan golongan wanita lagi, akhbar lagi, surat bantahan lagi, kemudian tubuhkan pula kumpulan Rukun 13. Banyak faktor nak tentang ni. Sebab ni adalah golongan yang menentang penyerahan Sarawak, dilawan. Kemudian ada golongan pula yang setuju. Nak ambil Sarawak ke? Ambil lah. Tolonglah British ambil Sarawak. Tolonglah kamu je yang boleh bantu Sarawak. Di sebalik penentangan terhadap penyerahan Sarawak, terdapat juga penduduk yang menyokong penyerahan ini. Kumpulan penyokong ini diketuai oleh Datu Bandar Abang Haji Mustafa dan Datu Ahmad Abang Haji Sulaiman. Banyak. Tiba pula marah sebut nama dia ni. Terdapat beberapa faktor. Make sense lah sebab apa kan. Yang menyokong penyerahan Sarawak. Iaitu untuk memajukan negeri ini.
Baiknya hasrat dia. Sebab British kalau dia kawal Sarawak, Sarawak boleh maju. Dan penduduk tempatan serta memberikan peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Masih lagi tak belajar dari kesilapan. Okay, tapi tak apa, faham je. Okay, pertama sekali, reason dia apa? Memajukan negeri Sarawak. Tak nampak kot, kita zoom. Ahli Majlis Negeri Datu Bandar Abang Haji Mustafa menyatakan bahawa selepas perang, negeri Sarawak mengalami banyak kemusnahan. Penyerahan ini dapat memajukan Sarawak dalam pelbagai aspek seperti politik, perhubungan, perdagangan, pertanian, pendidikan, kesihatan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Sarawak. Yang kedua, memajukan penduduk tempatan. Golongan pro penyerahan, maksud pro ni setujulah. Setuju je nak serah Sarawak kepada British. Menubuhkan Young Malay Association, YMA. Bukan YMCA. YMCA itulah lagu. Tahu tak lagu YMCA apa? YMCA, tu. YMCA. Lagu lama. Tahu lagu tu? Tak tahu. You better tak perlu tahu lagu tu. Okay, untuk menggalakkan kemajuan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan sosial. Pertubuhan ini juga membantu orang Melayu yang mundur dan ketinggalan dalam pelbagai aspek. Kegiatan Young Malay Association ini menjurus dalam bidang pelajaran, agama dan sukan. Pertubuhan ini menubuhkan cawangannya di Sibu, Kelakar dan Miri. Menarik ya. Disokong bagi Sarawak kat British. Okay. Mungkin ada betulnya, tapi sampai bila nak duduk di bawah lembayung British? Itu bagi pendapat peribadi cikgu lah. Dan last kali, memberikan peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Naknya kerja. Ramai golongan intelektual di Sarawak diberikan peluang untuk mengisi jawatan tinggi dalam perkhidmatan kerajaan seperti peguam, doktor, jurutera. Dengan ini, British akan memberikan taraf berkerajaan sendiri kepada Sarawak. Still lagi. Apa maksud taraf berkerajaan sendiri kepada Sarawak tu? Maksudnya self-govern. Self-govern maksudnya Sarawak sendiri yang takbir. Tapi masih lagi ada bayang-bayang British dalam tu. Bayang-bayang British. So bila British bagi taraf kerajaan sendiri kepada Sarawak, even though dah merdeka, tapi masih lagi dikawal oleh British. Aku yang bagi kau merdeka. Better kau buat macam ni, kau buat macam tu. Still macam back to basic. Balik kepada asal pula. So it doesn't change a thing. Tak ubah apa-apa pun. Kalau sokong penyerahan Sarawak. Nampak? 7. Okay, next. Okay. Penyerahan Sabah kepada British. Tadi kita lihat Sarawak kan? Kali ini penyerahan Sabah pula kepada British. Selepas tentera Jepun kalah, BMA tadi tu diperkenalkan di Sabah. Kota Kinabalu dibebaskan daripada kawal tentera pada Jepun. Tentera Jepun. Tak boleh ingat pun yang banyak-banyak tu. Dapat gambar tu. Tentera BMA bersama dengan kanak-kanak. Allah, baiknya BMA. Baiknya. Tengok tu, dia bagi makanan ke? Semua budak tu nampak happy je dari BMA. Cemoy aku. Okay, tentera BMA di Pulau Labuan. Dia macam nak tolong rakyat je kat situ. Wow, bagusnya British. Bagusnya. Ni sarkastik in case you guys didn't notice. So, apa faktor penyerahan Sabah kepada British? Kenapa nak bagi Sabah kepada British? Why? Syarikat Borneo Utara British, SBUB, menandatangani perjanjian dengan kerajaan British pada 26 Jun 1946. Sabah kemudiannya menjadi tanah jajahan British. Penyerahan Sabah sebagai sebuah tanah jajahan bermakna pentadbiran negeri akan ditadbir oleh seorang gubernur yang bertindak sebagai ketua kerajaan. Gubernur British yang pertama di Sabah ialah Sir Edward Twining. Sedap nama dia tu. Twining. So faktor dia apa? Yang pertama, memenuhi kepentingan British.
Semuanya British centered. Semuanya untuk kebaikan British je. Perdana Menteri Britain. Hello? Dengan cikgu. Dengar Jadi cikgu tu keluar. betul. Boleh tak pergi share screen? Oh, boleh. Nice. Maafkan saya. Okey. Faktor dia apa? Untuk memenuhi kepentingan British. Asyik nak ikut British je. Perdana Menteri Britain, Clement Attlee, ketika itu sedang menyelesaikan soal pemberian kemerdekaan kepada, sakit hati pula, kepada Sri Lanka, India dan Burma. Hai, stres. Kenapa tak British? Dia yang jajah Sri Lanka, dia yang jajah India, dia yang pergi jajah Burma, and then dia nak bagi kemerdekaan pula kepada negara yang dia jajah tu. Sakit hati pula rasa. Hey. Sementara itu, Sabah merupakan sebuah negeri yang berpotensi menggantikan jajahan tersebut. Dia nak bagi kemerdekaan, dia nak ambil pula Sabah. Stres. Sabah berupaya untuk membekalkan sumber bahan mentah dan kawasan pesisir tinggi bagi barangan British. Geram, geram. Hai. Meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Semasa pemerintahan SBUB, Sabah menjadi negeri naungan British. British menguasai perhubungan luar negeri dan pertahanan Sabah. Keadaan ini mendorong SBUB membuat keputusan untuk menyerahkan Sabah kepada British. SBUB nak bagi Sabah kepada British sebab dia power dalam hubungan luar. Sebab tu saja. Adalah sekali masalah kewangan SBUB. Sama juga dengan Sarawak tadi. Charles Brooke tu dia ada masalah kewangan. Kalau Sabah, SBUB pula ada masalah kewangan. Sebelum meninggalkan Sabah, tentera Jepun telah memusnahkan Jesselton, Kudat dan Sandakan. Kerosakan ini memerlukan kos yang besar dan tidak mampu ditanggung oleh SBUB bagi membangunkan Sabah. Pihak syarikat bersetuju untuk menyerahkan Sabah kepada kerajaan British kerana kekurangan dana. So faktor dia apa? Tak ada duit. Kenapa nak bagi Sabah kepada British? Tak ada duit. Sebab British power dalam perhubungan luar. And dia nak manfaat British. Dia nak memenuhi kepentingan British. Nak kekayaan hasil bumi yang ada di Sabah. Tak guna betul. So ada soalan tak setakat ni? Guys, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada Ada ni yang nak menyuarakan ketidakpuasan hati kepada British? Tak ada. Tak ada. Cabangnya cuma masalah kewangan je ke? Sabah, yes, masalah kewangan lah sebab dah ada kerosakan. Nampak yang untuk kat sini ni. Tentera Jepun, masa Jepun dia jajah tanah Melayu, dia pergi kepada Sabah, dia banyak musnahkan Jesselton, Kudat dan Sandakan. So bila banyak musnah, Sabah ni dia nak bangun balik susah. Bila Jepun musnahkan, macam kita first belajar, British Military Association. Dia datang. Dia buat baik dengan kanak-kanak, nampak? Lah baiknya dia buat baik dengan kanak-kanak, dia tolong orang yang kesusahan. So bila dia buat macam ni, adalah sesetengah orang Sabah dia setuju, oh bagusnya British, mesti British banyak duit kan, British boleh tolong kita kan, biarlah British tolong kita, bagi je Sabah kepada British. Nampak tak puas hati sikit, sorry tak apa, saja emosi. New share. Okey, kecilkan. Macam nak kecilkan sini. Okey, kita main quiz. Get ready guys. Get ready guys. Mana pula continue. Ni mungkin quizzes yang last bagi kawan kita Danish. Sebab nanti Danish nak masuk asrama dah. Kat mana? Comment section. Ni.
to everyone. Ni. Password dia 443 678. Got disconnected pula. Ada tak siapa-siapa yang berjaya masuk? Kejap. Okay, alright. Saya dah masuk, cikgu. Sudah masuk. Kenapa cikgu cuba refresh? Okay, ramai dah masuk. Okay, ada. Selamat datang Danish, selamat datang Syafira, selamat datang Uzma. We are waiting for Humaira. Ahmed Adli mana? Ahmed Adli. Mana Ahmed Adli? Alright. It's okay. Ada 2 orang lagi, kita proceed kelas. Got disconnected lagi. Ke internet cikgu pula slow ni? Bukan Amir, obviously. Humaira mana Humaira? Sekejap, cikgu. Okay, Humaira apa? Masak nasi goreng ke? Okay, kita tunggu kawan kita. Humaira masuk, terus kita join. Oh, kenapa asyik disconnected ni? Kenapa tak ada music? Biasa ada music. Sebentar ya, seorang lagi kita tunggu. Okay. Okay, ada soalan tak setakat ni? Guys, ada soalan tak? Kita boleh sembang juga, sembang santai, sembang kopi dengan cikgu. Sementara menunggu kawan kita Humaira masuk. Danish. Oh, Danish. Ya, cikgu. Danish, sekolah mana Danish? Kalau kat Kepala Batu. Kepala Batas. Oh, duduk asrama. Amir Adli? Oh, Izzah Amir tak bagi tahu kat sound dia DM personal.
Ni Humaira ni. Nama ni Humaira ni. Oh, pemata pasiak. Humaira, cikgu tunggu dalam 1 minit lagi. Kalau tak ada, cikgu mulakan kuis No hard feelings no hard feelings. Kawan lama dah tunggu. Okay. So, kita akan mulakan kuis. Cikgu doakan kamu semua jawab yang terbaik. So, all the best and give your best. Okay, kita mulakan. Keep it up, guys. Keep it up. Okay. Okay, so tahniah Humaira, tahniah Syafira, tahniah Danish, tahniah Uzma, tahniah Danish, tahniah siapa lagi? Bukan Amir. Amir, obviously Amir lah. So tahniah semua Humaira, Syafira, Danish, Uzma dan juga Amir. Sekarang kita lihat soalan satu persatu. Okay, antara yang berikut yang manakah merupakan bentuk penentangan penduduk tempatan? Mengadakan demokrasi, salah. Dia tak ada demokrasi. Demokrasi ni demokrasi berparlimen lah. Mengundi sebulat suara untuk mengundi pemimpin. Dia ada 7 tadi. Dia persidangan, demonstrasi, letak jawatan, bantahan wanita, akhbar, surat bantahan dan juga rukun 13. Ada 7.
bentuk penentangan penduduk tempatan Sarawak terhadap penyerahan Sarawak kepada British. So, tahniah. Persidangan betul. Ada PPM, Persatuan Pembunuh Melayu, mengadakan demonstrasi setiap 1 Julai. Bantahan wanita, Cikgu Lily. So, tahniah. Okey, soalan seterusnya pula. Bantahan melalui surat merupakan salah satu bentuk bantahan. Apakah nama pergerakan yang terlibat untuk menghantar surat kepada kerajaan British di London? Senang saja nama ni. Pergerakan Pemuda Melayu. Pergerakan Pemuda Melayu, PPM. Ingat ya, penting. Perintah Kawalan Pergerakan. Siapa jawab ni dia tu suka bergurau senda lah, saya anggap. Pergerakan setempat tu cikgu reka je. Pergerakan wanita sedar pun cikgu reka juga. So, tahniah. Ingat ya, PPM. PPM. Banyak main peranan PPM. So, apakah faktor yang menyebabkan masyarakat yang menyokong penyerahan Sarawak? Okay, what was the reason? What was the reason? Pertama sekali, memajukan negeri. Memajukan penduduk tempatan, memberikan pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Memberikan keberkatan tu. Berkat apanya? British. So, inilah yang sokong. Datu Petinggi entah Sulaiman tadi. Okay, next. Apakah faktor penyerahan Sabah kepada British? Memenuhi kepentingan British, betul. Siapa jawab memenuhi tuntutan syariah ni? Masalah kewangan SBBB, masalah peribadi yang salah. Kuat bergurau ni, mesti amen. Yes, masalah kewangan SPUB. Kepentingan British dan satu lagi apa tadi? Apa satu lagi tadi? Tapi tak apalah. Ada satu lagi. New share sekejap. Sini ya. Masalah kewangan. Ni meneruskan dasar dalam hubungan luar. Hubungan luar. Okay, satu lagi. Faktor penyerahan Sabah kepada British. So, ada 3. Next, soalan terakhir. Dasar British telah menyebabkan penindasan terhadap kegiatan berpersatuan. Selain itu, British turut mengubah struktur ekonomi, salah. Mengusirkan tangan tempatan, salah. Melahirkan generasi moden, bersalah. Mengehadkan peluang dalam pentadbiran, betul. Okay. So, at the end of the day, sekian sahajalah kelas untuk hari ini. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada kan? Syafira tak ada. Danish? Danish ada soalan? Tak ada. Tak ada. So Danish, since this is your class with me, yang last dah, saya doakan personally kepada Danish, saya doakan agar Danish sentiasa sihat, sentiasa dan dipermudahkan urusan dan segala ilmu yang cikgu bagi, cikgu halalkan. Dan semoga Danish menjadi seorang pelajar cemerlang bukan saja untuk diri sendiri tapi untuk masyarakat juga insya-Allah. Okey. So sekian sajalah kelas kita pada hari ini. Cikgu doakan yang terbaik untuk kamu semua, terus senyum dan jangan stres. All the best to you guys. And then kalau ada soalan tanya je cikgu, okey? Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama, Uzma. Arigato. Nya? Ami Adli. Okay.